banjir di 4 negeri berkurangan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumlah penduduk terjejas banjir di 4 negeri berkurangan kepada 5,320 orang. Setakat 12.30 tengah hari, 28 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka berbanding 37 PPS malam tadi. Dan berdasarkan laporan terkini kejadian bencana di seluruh negara yang dikeluarkan Pusat Kawalan Bencana Negara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Kelantan kekal mencatatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 5,232 orang yang ditempatkan di 22 PPS di 4 daerah. PPS merangkumi 8 di Pasir Mas, 9 di Tumpat, 3 di Kuala Krai dan 2 di Jelik. Di Terengganu, 6 sekeluarga masih ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Taman Perumahan Wakaf Tengah Kuala Nerus. Sementara PPS di Dungun telah ditutup dan penduduk dibenarkan pulang. Jumlah penduduk terjejas banjir di Johor pagi ini tidak berubah dengan 54 orang masih ditempatkan di 2 PPS di daerah Segamat. Sementara itu di Pahang, penduduk terjejas banjir mencatatkan penurunan kepada 34 orang yang masih ditempatkan di 2 buah PPS di sekitar Maran. PPS di Bera ditutup sepenuhnya pada pukul 12.30 hari, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Cenor di daerah Maran ditutup pada 10.10 pagi. Selain itu, PPS SK Temerloh Jaya di Temerloh yang menempatkan 11 orang penduduk terjejas banjir turut ditutup pada 11 pagi. Jawatankuasa Bencana Negeri Pahang terus memantau keadaan dari semasa ke semasa memandangkan Pahang masih berada dalam fasa monsun timur laut. Sementara itu, tinjauan status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati 3 sungai di Kelantan iaitu Sungai Golok di Pasir Mas, Sungai Golok di Tanah Merah dan Sungai Kelantan di Kota Baru berada pada paras bahaya setakat 6 pagi ini tetapi dalam keadaan tren menurun. Turut berada pada paras bahaya ialah Sungai Buloh, Kuala Selangor di Selangor, Sungai Perak di Hulu Perak dan Sungai Arau di Perlis dengan masing-masing dalam keadaan tren meningkat. Sementara itu, terdapat 40 jalan ditutup akibat bencana banjir, jambatan rosak atau runtuh dan tanah runtuh. NADMA mengeluarkan amaran ribut, hujan lebat dan angin kencang dan ia dijangka berlaku di Kemaman Terengganu, di Kuantan, Pekan dan Rompin Pahang, di Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, Johor. Sementara di Sarawak pula melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Muka dan Kapit sehingga 2 petang ini. Dan berikut adalah bacaan paras air lebih terperinci di seluruh negara. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menghantar 297 pasukan perubatan, 102 pasukan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial dan 286 pasukan promosi ke PPS seluruh negara. Sementara itu, KKM mengesan 20 kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan penduduk terjejas banjir di PPS di Kelantan dan Terengganu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kes itu berlaku dalam tempoh monsun timur laut dengan rekod bermula pada 22 Disember sehingga semalam. Menurutnya, daripada keseluruhan 20 kes itu, sebanyak 15 kes dikesan di Kelantan manakala 5 kes di Terengganu. Kesemua kes COVID-19 tersebut stabil terdiri daripada kategori 2 sebanyak 17 kes, kategori 3 2 kes dan kategori 4 1 kes.
Perkhidmatan Klinik Bergerak Wakaf An-Nur Kuan memberikan rawatan percuma kepada penduduk terjejas banjir. Kuan turut menyediakan bantuan makanan dan aktiviti gotong royong. Klinik ini fokus utamanya adalah memberikan akses kesihatan kepada mereka-mereka yang terlibat, bukan sahaja untuk masa-masa banjir, untuk memberikan akses kesihatan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya di kawasan pedalaman. Dan dalam konteks banjir ini, sudah semestinya kami di Klinik Wakaf An-Nur akan terus turun padang dan memberikan khidmat kesihatan secara percuma kepada mereka-mereka yang terkesan dengan fenomena banjir ini. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Polis menembak mati penjenayah yang dihendaki selepas berbalas tembakan di Sungai Lembu, Bukit Mertajam, dan kejadian kira-kira jam 12.35 pagi itu melibatkan seorang lelaki bersenjata api yang terbabit kes samun, pecah rumah dan premis di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Melaka. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chim berkata, polis menjalankan rondaan cegah jenayah sebelum melihat kenderaan mencurigakan. Suspek yang diarah memberhentikan kenderaan bertindak memecut laju dan melepaskan beberapa das tembakan ke arah polis sebelum terbabas dan cuba meloloskan diri. Telah mengacukan pistol ke arah pegawai D9 JSJ ya. Dan untuk mempertahan diri, kita juga melepaskan tembakan ke atas penjenayah itu. Itu yang berlaku pada pagi ini. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi semakan yang telah dibuat, kenderaan ini telah menggunakan nombor plate yang palsu. Nombor plate yang palsu yang pernah berlaku di SPU. Dan kita pastikan penjenayah ini merupakan seorang penjenayah yang amat membahaya, memiliki senjata api dan telah kita semak selepas itu dia memakai senjata api semi-auto. Siasatan mendapati lelaki berusia 44 tahun itu mempunyai 16 rekod lampau dan bergiat aktif melakukan jenayah samun secara solo. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki warga Indonesia dihadapkan di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan membunuh kakak kandungnya minggu lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkod selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Nur Khalidah Abu Bakar. Mengikut pertuduhan, Said Afendi, 24 tahun, didakwa membunuh Sharifah Ilawati, 42 tahun, yang juga kakaknya di sebuah rumah di Taman Ungku Tun Aminah Skudai, Johor Bahru, 24 Disember lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Fatimah Mamu. Mahkamah menetapkan 18 Februari 2024 untuk sebutan semula serta laporan kimia dan bedah siasat manakala tiada jaminan ditawarkan. Isu penipuan pakej umrah yang berleluasa kebelakangan ini bukan di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Menterinya Datuk Muhammad Naim Mokhtar menjelaskan semua syarikat atau agensi menawarkan pakej umrah itu tertakluk kepada akta di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC. Tambah beliau, MOTAC telah pun mengambil tindakan yang sewajarnya. MOTAC khususnya untuk melihat kepada agensi-agensi yang telah disenarai hitamkan. Dalam konteks haji pula boleh cek dengan tabung haji, sebab kita dah keluarkan sijil untuk mengendalikan haji ni kepada travel agent yang tertentu, yang mana mereka ni mengemukakan permohonan, kemudian disemak kemampuan mereka ini untuk mengendalikan haji itu, contohnya daripada sudut kewangan, kekuatan kewangan yang mereka ada dan sebagainya. Kira-kira 80,000 umat Islam hadiri program Malam Bandaraya Melaka berselawat malam tadi. Dengan sambutan menggalakkan itu, Esko Kanan Negeri Melaka, Datuk Rais Yassin berkata ia bakal dijadikan program tahunan negeri.
Program langsung di Stadium Hang Jebat Krobong bertujuan sebagai pengisian rohani khusus untuk umat Islam di Melaka. InsyaAllah sebenarnya saya yakin dan percaya saya dapat melihat wajah-wajah rakyat jelata yang hadir pada malam ini sangat gembira. Begitu juga para pemimpin juga, walaupun kita berada dalam keadaan duduk bersila mungkin lebih 3 jam, tetapi semua berasa dalam keadaan yang sangat puas hati kerana kita dapat menyanjung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya yakin dan percaya ini bukan kali pertama yang kita adakan pada tahun ini. Sudah pasti program ini akan dijadikan acara tahunan. Program anjuran Kerajaan Negeri bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan Pertubuhan RIS Melaka diadakan sempena Karnival Islamik Antarabangsa Melaka 2023 Kiam 23. melakar pencapaian sejarah yang luar biasa. Baik dalam sudut politik, ekonomi, sosial dan pelbagai kejayaan yang Malaysia kecapi. Nantikan naratif khas Imbasan 2023 Pada Ahad 31 Disember 10.30 malam. Tahun pertama sebagai Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim fokus kepada usaha mengukuhkan hubungan diplomatik dengan seluruh dunia. Kemahiran diplomasi beliau berjaya mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa selain meraih lebih RM300 bilion komitmen pelaburan. Ikuti Imbasan 2023 Hubungan Antarabangsa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Misi Perdana Menteri untuk menonjolkan imej baharu Malaysia Madani dibuktikan menerusi 17 lawatan luar negara bermula dengan Indonesia. Negara lain Brunei, Singapura, Thailand, Turki, Filipina, Arab Saudi, Kemboja, Laos, Vietnam, China, Amerika Syarikat, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan Jepun. Pengukuhan hubungan bersama negara Asia Tenggara dizahirkan menerusi dukungan pemusatan ASEAN, usaha menangani krisis Myanmar, pandangan mengenai konflik selatan Thailand dan penyelesaian isu Laut Cina Selatan. Hasrat untuk terus mengukuhkan hubungan bersama China dan Amerika Syarikat turut diangkat menerusi siri kunjungan beliau. Langkah ini membuka lebih banyak ruang strategik untuk memajukan kepentingan nasional negara. Kemahiran Datuk Seri Anwar dalam arena diplomasi dizahirkan menerusi pencapaian penting dalam lawatan rasmi 4 hari ke China pada April yang menarik komitmen pelaburan bernilai RM170 bilion menerusi 19 memorandum persefahaman. Kehadiran Perdana Menteri di Perhimpunan Agung PBB UNGA ke-78 di New York dan persidangan APEC ke-30 di San Francisco pula terus menjulang nama Malaysia di pentas dunia sekaligus menarik komitmen pelaburan lebih RM63 bilion. Di samping usaha diplomatik keluar negara, Malaysia turut menerima kunjungan pemimpin terkemuka termasuk Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Selain itu, beberapa lawatan peringkat tertinggi dari Australia, Arab Saudi, Singapura, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, India, Filipina, Hong Kong, Timor Leste, Brunei, New Zealand, Thailand, Belanda, Jepun serta kunjungan rasmi pertama Putra Monaco, Putra Albert II pada November. Lawatan diplomatik 2023 Datuk Seri Anwar melabuhkan tirai pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun 16 hingga 18 Disember.
Komitmen Perdana Menteri dalam mengembalikan reputasi Malaysia di pentas antarabangsa jelas dizahirkan menerusi keberkesanan hubungan diplomatik yang dilaksana sepanjang 2023. Prospek jangka pertengahan hingga panjang bagi sektor hartanah diunjur positif disokong permintaan kukuh oleh populasi muda. Mahsing Group Berhad memaklumkan permintaan untuk rumah daripada pembeli rumah kali pertama juga diunjur kekal berdaya tahan. Ia selari unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar pada 4 hingga 5% menjelang 2024 oleh Bank Negara Malaysia. Pengecualian duty stamp selama 5 tahun bagi hartanah kedaman berharga di bawah RM500,000 akan turut memberi manfaat untuk pemaju hartanah termasuk mahsing. Di samping itu, rancangan kerajaan untuk mengurangkan syarat semasa bagi permohonan Malaysia Rumah Keduaku dilihat tepat pada masanya untuk menarik pembeli asing. Bagi tempoh 9 bulan berakhir 30 September 2023, kumpulan itu mencatatkan jualan hartanah sebanyak RM1.8 bilion. Ia meningkat 14.4% berbanding RM1.57 bilion direkodkan tempoh sama tahun lepas. MyAirline mengingatkan pelanggannya agar berwaspada dengan aktiviti penipuan berkaitan tuntutan bayaran balik tiket penerbangannya dan ia susulan laporan mendakwa dihubungi individu yang mengaku sebagai wakil MyAirline mendapatkan butir peribadi pelanggan kononnya bagi tujuan memproses bayaran balik. Menerusi kenyataan, para pelanggan dinasihatkan untuk mengesahkan sumber yang menghubungi dengan memeriksa alamat email dan nombor telefon yang sah. Pelanggan juga perlu berwaspada sebelum berkongsi butiran peribadi, khususnya maklumat pembankan dengan individu diragui bukan mewakili MyAirline. Sebarang pertanyaan berhubung proses bayaran balik boleh dibuat melalui saluran rasmi email atau nombor seperti yang tertera. Sempena sambutan ulang tahun ke-40, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran dari 3 lokasi iaitu Angkasa Puri, Kota Media, Museum Sejarah dan Etnografi Melaka dan Silverlex Village Outlet, Batu Gajah Perak. Bermula jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari di saluran berita RTM, saluran TV1 dan melalui aplikasi RTM Click. Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi Anda. ...165 lagi penduduk Palestin terbunuh manakala 250 yang lain cedera dalam serangan bom terbaru Zionis Israel. Serangan rejim Zionis kali ini menyasarkan kawasan Al-Buruj, Nusairat, Makhazi dan Khan Yunis. Serangan kejam menumpukan hospital-hospital yang dipenuhi penduduk cedera. Menurut pihak berkuasa Palestin, sehingga kini seramai 21,672 penduduk Gaza maut sementara 56,000 lagi cedera dalam tempoh 84 hari serangan rejim Israel. 2.3 juta penduduk terpaksa meninggalkan kediaman mereka dalam tempoh 12 minggu penganiayaan. Sementara itu, 106 wartawan turut dilaporkan maut akibat serangan Zionis. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan ancaman penyakit semakin meningkat di Pusat Pelindungan Sementara di Semenanjung Gaza. Perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan sudah sekian lama terbeban dan gelombang pemindahan baharu yang diarahkan tentera Israel telah menjadikan tugas mereka lebih sukar. Menurut Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jangkitan pernafasan dan cerit-berit adalah antara penyakit paling banyak dilaporkan di Pusat Pelindungan Kecemasan. Kira-kira 180,000 orang menderita jangkitan pernafasan, manakala lebih 136,000 kanak-kanak di bawah umur 5 tahun mengalami cerit-berit yang boleh mengancam nyawa jika tidak dirawat. Terdapat juga lebih 55,000 kes kutu dan kudis.
Rusia telah melancarkan serangan udara ke atas Ukraine pada Jumaat lalu, mengorbankan sekurang-kurangnya 30 nyawa dan mencederakan lebih 160 lagi. Sekurang-kurangnya 53 mangsa diselamatkan daripada runtuhan bangunan yang diserang. Kaki tangan Am Angkatan Tentera Ukraine mendakwa Rusia telah melancarkan 158 drone dan peluru berpandu terhadap Ukraine, manakala 115 daripadanya telah dipintas setakat ini. Infrastruktur kritikal Ukraine dan kemudahan perindustrian serta ketenteraan diserang semasa serangan udara itu. Di Kiev pula, 9 orang disahkan terbunuh dan 28 lagi cedera. Kebanyakan mangsa terkorban apabila sebuah gudang di daerah Shevchenkivsky terbakar selepas terkena serpihan peluru berpandu yang dipintas. Ribuan penumpang terkandas menjelang malam tahun baru apabila 14 perkhidmatan kereta api Eurostar dibatalkan akibat banjir di Trowong, Selatan England. Trowong, berhampiran stesen Ebbsfleet International di Kent, ditenggelami air ketika pejabat kaji cuaca mengeluarkan amaran hujan, salji dan ais merentasi sebahagian besar negara itu. Eurostar yang menjalankan perkhidmatan dari London ke Paris, Brussels dan Amsterdam melalui Ashford memohon maaf kepada penumpang atas gangguan berkenaan. Menurut laporan South Eastern Railway, tiada kereta api berkelajuan tinggi dijangka melakukan perjalanan antara St Pancras dan Ashford International. Skuad Harimau Melaya berada di landasan terbaik bagi menghadapi cabaran saingan kumpulan E Piala Asia 2023 yang akan membuka tirai pada Januari ini. Jelas bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamlus, pasukan bimbingan Kim Panggon mampu mengekalkan prestasi cemerlang menjelang dua aksi pertama kumpulan iaitu menentang Jordan pada 15 Januari dan Bahrain pada 20 Januari. Beliau juga memaklumkan tumpuan harus diberikan kepada kedua-dua negara kerana faktor fizikal pemain selain kelebihan yang dimiliki mereka. Best tu pengalaman saya. Dulu pernah main Jordan. Memang sangat tough. Pasukan Arab ni kekerasan fizikal. Dan dengan pasukan yang ada ni, saya rasa itu bukan menjadi satu persoalan dan saya yakin mereka dapat menewaskan pasukan Jordan insyaAllah. Beliau memaklumkan perkara berkenaan pada kejohanan bola sepak KTM Komuter 2023 di Shah Alam, Selangor. Pertemuan terakhir Malaysia dengan Jordan adalah pada aksi Persahabatan Antarabangsa 2021 yang menyaksikan pasukan negara tewas 0-4. Manakala perlawanan terakhir dengan Bahrain ialah pada kelayakan Piala Asia 2023 di mana Harimau Melaya tewas 1-2. Malaysia yang menamatkan penantian 42 tahun untuk layak ke Piala Asia secara merit diundi dalam kumpulan E bersama Jordan, Bahrain dan juara 2 kali Korea Selatan. Sementara itu, Khalid Jamlus berpendapat pemain tempatan harus diberi keutamaan berbanding pemain naturalisasi walaupun kehadiran mereka banyak membantu menaikkan ranking Harimau Melaya. Dalam pada itu, beliau turut menasihati pemain tempatan untuk menampilkan aksi cemerlang bagi merebut kesebelasan utama pasukan. Hopefully, my hope, hari ni saya nakkan local player ni, pemain-pemain tempatan ni lebih melonjol. Walaupun kita tahu dari segi kualiti dengan local player tak jauh pun, tak jauh beza dia. Dan saya yakin dengan ada nutrisi ni, yes, dia banyak bantu. Kita pun dapat sedia maklum dengan perubahan ranking. Dan saya mengharapkan pemain tempatan ni diberi pilihan, diberi peluang untuk lebih untuk bermain, untuk menonjolkan. Beliau turut memuji prestasi membanggakan pemain sayap Selangor Muhammad Faizal Abdul Halim atau lebih dikenali sebagai Miki dan penyerang Kuala Lumpur City FC Hakimi Azim Rosli.
Kedua-duanya merupakan pemain terbaik yang boleh diletakkan sebagai harapan skuad negara selain berharap lebih ramai penyerang berbisa dapat dilahirkan untuk memastikan Harimau Melaya tidak ketandusan pemain. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City terus cemerlang menewaskan Sheffield United di gelanggang sendiri manakala Chelsea menang tipis menentang Luton Town di gelanggang lawan, dan berikut keputusan penuh perlawanan malam dan awal pagi tadi. Tular di TikTok mendakwa penduduk kampung Setiajaya Setapak yang diarah mengosongkan kediaman dianaktirikan. Seolah-olah cuba memainkan isu 3R. Penghantar video memberi bayangan, kononnya kaum tertentu yang turut berdepan isu status pemilikan tanah diberi layanan istimewa. Hantaran juga mengundang pelbagai komen negatif. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dimuat naik adalah fitnah. Sebaliknya, pelbagai usaha digerak bagi memastikan kebajikan 500 penduduk terlibat terbela. Ini termasuk mengadakan rundingan antara wakil penduduk dan pemilik tanah Yayasan Pendidikan Tunku Abdul Rahman. Ia dikelola Menteri Wilayah Persekutuan dan turut disertai Ahli Parlimen Wang Semaju. Hasilnya, kegusaran penduduk mencapai titik noktah. Mereka dijamin tidak perlu keluar sehingga isu penempatan diselesaikan. Maknanya kita buat perbincangan, kita buat engagement dengan beberapa pihak-pihak yang tertentu bagi mendapatkan penyelesaian, bukan nak mempolitikkan isu ini. Henti semai kebencian, penyebaran fitnah, terutama isu 3R hanya mengeruhkan keadaan. Kelakuan itu juga merupakan jenayah. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, 1001 cerita suka dan duka jatuh bangun sepak takraw dalam negara kita, Cik. Tapi kita nak tahu juga ke mana hala tuju PSM ataupun kita sekarang ni sebenarnya takut dengan kuasa besar Thailand, negara-negara lain. Jumpa kan? Kita juga mungkin kena tengok juga hala tuju ataupun blueprint yang akan dijangka ataupun dirangka sendiri oleh PSM selepas ini. Planet Sukan di TV1 dan saluran sukan RTM. Paparan itu mengakhiri berita tengah hari dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.